وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد. Yang saya kasihi para asatidzah, yang hadir pada kali ini, yang saya muliakan, ayahanda dan ibu-ibu yang min asbadir rahmah di hadhihi al-ummah, seluruh para thalabah, putra dan putri muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, imtithalan li amri Syekhuna Al-Allamah Syekh Nuruddin Al-Manyan Al-Makki أحاول توضيح معاني هذا المختصر. وبما يسر الله لي وأسأل الله عز وجل التوفيق والرضا. Sebagai melaksanakan perintah daripada Tuan Guru kami Al-Allamah Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, kerana di dalam melaksanakan perintah guru itu mempunyai rahsia yang besar di fathil abwabil ilm wal ma'rifah, dalam membuka pintu-pintu ilmu dan ma'rifah, wa li izalatil hujub, dan bagi menghilangkan hijab dan juga penghalang-penghalang yang menjauhkan daripada ilmu, ma'rifah dan hikmah kepada seorang penuntut ilmu. Oleh itu mengharapkan Allah Azza wa Jalla wa imtithalan li amri syaikhi wa raja'an li hadhihi al-manafi' wal fawaid al-'azimah. Lantas saya hadir untuk sama-sama membincangkan dan menguraikan sekadar yang mampu dalam waktu yang terbatas makna-makna yang terkandung di dalam risalah atau mukhtasar ini, dengan mengharapkan taufik daripada Allah dan ridha-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala akramin nabiyyin wa sayyidil muttaqin Rasulillah wa ala alihi tahirin wa ashabihi muslimin. Amma ba'd. Fahada mukhtasar yatadhammanu nasihatan fi adab as-sayr. Maka ini adalah mukhtasar, yaitu ringkasan saja yang mengandungi nasihat tentang
adab-adab dalam berjalan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. La budda li kulli man arada ridallahi azza wa jalla, yang tak dapat tidak bagi setiap orang yang mengharapkan keridhaan Allah azza wa jalla, min ma'rifatihi, dari mengetahuinya, wal i'tina'i bih, mengambil peduli dan mengambil berat terhadapnya. Kenapa? Fa inna jahlahu aw adama intibahi ila ma'ani, kerana sesungguhnya tidak tahu akan mukhtasar ini, atau tidak mengambil perhatian ila ma'ani, kepada makna-makna yang terkandung di dalam mukhtasar ini, yang tak semestinya mukhtasar ini boleh saja dengan risalah-risalah yang lain yang sudah tentunya lebih besar dan lebih banyak faedahnya. Tidak semestinya dengan mukhtasar ini. Maka kalau ianya tidak mengambil perhatian terhadap makna-makna yang diingatkan di dalam mukhtasar ini, sababun limazidin minal ghaflati, boleh saja menjadi sebab kepada bertambahnya kelalaian. Iyadzan billah, kita berlindung dengan Allah minal ghaflah, lalai hati daripada mengingati Allah, tidak hadir ingatan kepada Allah itu di dalam hati. Ini dipanggil ghaflah. Kadang-kadang walaupun lidah menyebut nama Allah, tetapi boleh terjadi di mana ia disebut dalam keadaan lupa dan lalai daripada mengingati Allah. Jadi sekiranya kita mahu mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengetahui aturan-aturan yang telah diingatkan oleh para ulama-ulama Rabbaniyin as-Sufiyin, ulama-ulama yang telah melalui perjalanan kepada Allah, lahum ahwal 'inda rabbihim, mereka itu punya ahwal, punya keadaan-keadaan khusus di sisi Tuhan mereka. Dengan sebab perjalanan yang mereka lalui mendekatkan mereka dan meningkap bagi mereka itu makna-makna keimanan dan makna-makna keagungan Allah di dalam hati mereka. Fayanbathiqu min dzalika ahwalun khassatun, hal keadaan yang khusus dengan ilmu dan ma'rifah yang mereka dapati sepanjang perjalanan mereka itu mendekati Allah. Ini apabila perjalanan itu betul, mengikut kaedah yang benar. Tapi sekiranya perjalanan itu caranya tidak betul, tidak mengikut kaedah-kaedah yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf, lantas hatinya tidak terpelihara, maka kadang-kadang dalam dia mendekati Allah, asalnya hatinya itu bersih dari riya. Tiba-tiba dalam perjalanan yang mendekati Allah, dia diserang dengan penyakit riya. Fahada fi sayrihi
ila Allah azza wa jalla ma'a jahlihi an adabihi la yazidu fihi atau la tazidu fihi illa al-ghaflah. Tak bertambah melainkan semakinlah lalai di dalam mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bertambah ta'zim kepada Allah, tapi yang bertambah mentakzimkan zati dirinya sendiri. Oleh kerana itu, ulama-ulama tasawuf min babil rahmah wal ra'fah li hadhihi ummah yakshif, menyingkap apa yang mereka lalui dalam perjalanan mereka kepada Allah sebagai nasihat, sebagai bimbingan kepada umat. La ambabil riya, bukan kerana menunjukkan. La ambabil hubbil riyasah, bukan kerana ingin diambil sebagai ikutan, tetapi kerana rahmat, kasih kepada umat. Mereka singkap rahsia-rahsia yang mereka lalui dalam perjalanan kepada Allah itu dalam bentuk tulisan-tulisan dan huraian-huraian terhadap makna-makna as-sayr ila Allah azza wa jalla, sehingga bila kita mahu mendekati Allah, kita berada dalam keadaan yang damai dan selamat selama mana kita berpegang dan berpandungkan kepada nasihat-nasihat mereka. Tapi kalau tidak berpandu kepada nasihat mereka, kadang-kadang sababun limazidin min al-ghaflah wa qad yuaddi ila ad-dalal wa zada at-tin ballah. Apa dia? Sudahlah keadaan itu bertanah, berdebu, ditambah lagi menjadi basah dan berlumpur, sehingga menambah kotor dan bukan menambah bersih. Jadi waqad yuaddi ila ad-dalal, boleh juga kadang-kadang membawa kepada kesesatan. Akhirnya yang menceburi bidang tasawuf tanpa ilmu, ada yang terjebak di dalam berbagai-bagai i'tiqad yang dalal, yang sesat. Akhir ini yang para ulama bahagikan tariqah itu minat turuq al-mu'tabarah wa turuq ghair mu'tabarah. Tarikat yang mu'tabar dan pula tarikat-tarikat yang tidak mu'tabar, kerana telah menyeleweng daripada jalan yang betul, jalan yang betul. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu, wada'tuhu litanbih 'ala ar-raghibin min at-talabati al-maliziyin, aku menyusun mukhtasar ini sebagai mengingatkan kepada orang-orang yang mempunyai kemahuan dan keinginan, raghbah, semangat dia daripada kalangan para penuntut, pelajar-pelajar Malaysia ketika itu di Azhar. Risalah ini ditulis ketika belajar di Al-Azhar. Ini 17 atau 18 tahun yang lalu. 17 tahun. Fintisabi ila turuqi, keinginan mereka untuk menyertai tarikat-tarikat. Fahadha khair, ianya perkara yang baik, kerana mereka ingin islahil qulub, mengislahkan hati mereka. Fa ya'ti min babih, mereka datang melalui pintunya ialah para ulama-ulama tasawuf minal rabbaniyin, minal awliya as-salihin. Bahwa mereka itu pintu betul. Maka mahu masuk kepada sesuatu itu hendaklah melalui pintu.
an ya'tiyal asya min babiha, mendatangi sesuatu itu dari pintu. Oleh itu apabila para penuntut ingin menyertai tariqah supaya mendapat tarbiyah ruhiyah dan mengislahkan hati mereka, maka itu adalah perkara yang terpuji. Himmah yang betul lahir daripada keinginan untuk memperbaiki hati dan mendekati Allah. Namun apabila bighairi dirayatin kafiyatin, apabila ia dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup an ulumi syar'iyyati, mengenai ilmu-ilmu syara', tauhidnya tak belajar, fiqhnya tak belajar, ilmu tasawuf dalam bentuk nasihat-nasihat ulama dan qawaid tasawuf tidak dipelajari, mau terus mengikuti tariqah dan berbai'ah dengan seorang syekh tariqah, ala zalikal hal, dalam hal yang demikian, maka ini suatu perkara yang perlu diberi nasihat. Kerana kesilapan di dalam tasawuf itu tak macam kesilapan di dalam tauhid dan fiqh. Kesilapan di dalam tauhid dan fiqh itu segera dapat dikesan. Kalau di dalam tauhid, kalau sudah bercakap seperti Mujassimah, tahu terus kita ini ambilan fahaman akidahnya bukan daripada ahli sunnah, maka kita boleh terus menegur. Kalau sudah membawa pendapat-pendapat berkaitan akidah yang tidak berasaskan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dalam fikih begitu juga segera dapat dilihat apabila dalam ibadahnya tidak menepati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sembahyang subuhnya 3 rakaat, nampak terus. Ini macam mana? Sebagai contoh, takbirnya tidak mengikut kaedah yang mu'tabar. Terus kita nampak orang ini sudah menyelewengkan, terus kita dapat menegur dan memberi nasihat. Amma fit tasawuf, adapun dalam tasawuf, kesannya apabila sudah merosak barulah menjadi zahir. Bila dah rosak baru nampak. Sehingga jarang orang yang menyimpang kerana melalui jalan tasawuf yang salah bakal pulang ke pangkal jannah. Jarang, nadir, illa man rahimahullah, melainkan orang yang Allah rahmati mereka. Jadi kalau kita nasir fi sairin ilallah, kita berjalan dalam menuju kepada Allah, meningkatkan ilmu dan ma'rifah terhadap Allah, sehingga kita mengagungkan Allah dengan yang selayaknya bagi hak Allah terhadap kita sebagai hamba-Nya. Dalam perjalanan itu kita umpamakan seperti orang yang pergi ke Genting Highland. Bila dia dah sampai di Genting Highland daripada Melaka, lalu kita telefon dia atau dia telefon kita di Melaka. Kita kata macam mana dah sampai? Dia kata dah sampai Ustaz, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, lautannya luas sekali di sini. Ya Ustaz, macam mana di Genting Highland ada laut? Genting Highland ini kawasan pergunungan, macam mana ada laut? Jadi sampai di mana Genting Highland? Habis itu laut masya-Allah bergelora sekali. Ada bot, ada kapal. Kita kata itu bukan Genting Highland. Itu sudah salah tempat. Cuba baca tengok. Dia kata ni, dia tulis tambak Johor.
Ente sudah sampai tempat itu, bukan Genting Highland. Ente sudah berjalan susah, arah yang lain. Pulang balik. Lazimnya bila dia nak pulang, dah sampai di Genting Highland, minyaknya dah habis, badannya dah letih, kadang-kadang duitnya sudah habis. Pada akal untuk dia berpatah balik itu, kadang-kadang tak pulang. Ustaz, Genting Highland pun tempat libur juga katanya. Jadi jarang yang sudah terseleweng daripada jalan tasawuf berpatah balik. Sebab itu, apabila kita ingin mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mesti mempunyai ilmu ya, tentang urusan yang akan kita lalui. Bahkan dalam segala urusan mesti bermula dengan ilmu. Kata Al-Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, al-qawl qabla al-'amal, al-ilmu qabla al-qawli wal-'amal. Hendaklah mendapatkan ilmu dahulu sebelum berkata akan sesuatu dan sebelum beramal dengan sesuatu. Jadi apatah lagi kalau di kalangan talibul ilm, penuntut ilmu yang bakal menjadi ulama dan asatidzah. Nah, kalau mereka itu yang menyeleweng, ini jadi musibah yang besar kepada umat. Oleh itu, perlu mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Kena belajar, kena mengaji. Jadi disebut dalam kitab Sayyidi Al-Habib Zain al-Smait, bagaimana seorang ahli ibadah minat mutasawwifah, dia beribadah bertahun-tahun sehingga terkenal dia. Yusharu ilaihi bil banan, orang tunjuk pada dia dengan jari sebagai orang yang terhormat kerana ibadahnya. Satu hari dia membeli keledai, dan keledai itu dilihat tak pernah dipakai, tak dibawa ke pasar, tak pernah dikenderai oleh orang. Maka ahli masjid menziarahinya, tanya, yalah ini mungkin ini orang yang terhormat, ahli ibadah, jadi barangkali ada rahsia dengan keledai ini. Takut keledai ini boleh bersuara, atau keledai ini mengejutkannya bangun di waktu malam. Kita tak tahu. Takut ahwal dengan ahwal al-awliya, wallahu a'lam. Jadi tertanya-tanya ahli masjid dengan sangkaan yang baik menziarahi. Apa rahsia tuan beli keledai ini? Tak pernah beli ke pasar, tak pernah dibawa keluar, beli saja. Itu apa tuan? Jadi nak tahu mungkin ada sesuatu yang fawaid yang boleh dipakai, ditumpang dari orang yang dianggap soleh. Yang orang menjawab, oh memang saya keledai ini bukan dibeli untuk tujuan itu, bukan untuk tujuan dipakai ke pasar dan mana-mana lagi. Tapi untuk tujuan apa? Ini kalau saya diserang perasaan nafsu saya, maka saya jadikan keledai ini tempat saya melampias nafsu. Jadi dia tak berkahwin, dia bersendirian supaya dia boleh banyak beribadah. Tetapi kalau dia diserang perasaan nafsu, syahwatnya, maka keledai inilah menjadi tempat dia melepaskan nafsu. Terkejut imam-imam dan ahli-ahli masjid. La ilaha illallah. Macam mana boleh jadi begitu? Bukankah itu perbuatan yang dipanggil liwat, dan itu dosa besar? Dosa besar. Bila diberitahu kepadanya bahawa itu dosa besar, lelaki ini tadi terkejut, kerana dia memang betul-betul jujur, tetapi tidak menuntut ilmu. Terus saja beribadah, terus saja ikut-ikutan, terus beramal dengan apa yang ada bertahun-tahun. Tanpa ilmu, dia tak keluar daripada zulmatil jahli, kegelapan jahil. Maka dia tak tahu. Bila disebut ini dosa besar di permukaan Allah, maka dia menjerit, meraung setinggi-tinggi suaranya, kerana dia benar-benar dia merasa cukup sedih dengan keadaan yang dia terjebak di dalamnya, melakukan perbuatan dosa besar.
dalam keadaan dia tidak tahu. Ini disebut dalam kitab, salah satu buah kitab Sayyid Al-Hamzin Ismail Hafizahullah Ta'ala. Kisah ini sebagai memperingatkan perlunya menuntutnya. Kalau kita tengok dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada kisah bagaimana seorang yang mempelajari kitab-kitab tasawuf, lalu dia sudah baca sebagian besar kitab tasawuf, lalu dia tanya lagi kepada orang alim, kitab tasawuf apa yang dia nak baca. Orang alim itu jawab, baca kitab ini, baca kitab yang mengajarkan tentang urusan jual beli, hukum jual beli. Dia kata itu kitab fiqh, saya inginkan kitab tasawuf. Maka dijawab oleh orang alim bahawa macam mana ente nak menjadi orang yang soleh, nak mendekati Allah, sekiranya ente tak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba, mana yang ditegak dalam urusan perniagaan jual beli. Tak tahu hukum, macam mana nak jadi orang soleh? Ini perkara yang diingatkan oleh para ulama tasawuf kepada para muridin, salikin, sairina ilallah, agar mereka mengambil berat soal menuntut ilmu. Maka syaikhul ta'lim itu hukumnya fardu wajib. Setiap orang ada syaikhul ta'lim, syaikh yang mengasuh dia dengan ilmu syariat wajib. Wa qabla mura'ati as-sidqi fil qasdi wat tawajjuh, dan sebelum dia memelihara atau meraih dan menjaga sidq, yaitu kejujuran di dalam niatnya dan dalam ibadah yang ia lakukan. Jaga as-sidq, sifat kita panggil benar dalam tujuannya, benar dalam ibadahnya, lillah semata-mata, bukan dengan tujuan supaya disebut-sebut namanya, ataupun dengan tujuan supaya dia mendapat karamah yang tertentu, ataupun dengan tujuan supaya dipanggil dia minal aulia, ataupun dengan tujuan-tujuan yang berbagai-bagai yang keluar daripada maksud yang sebenar, yaitu ridha Allah. Jadi risalah ini ditulis dan dinamakan risalah ini dengan risalah at-tanbih 'anil dhalal liman arada al-jalal, yaitu peringatan dan terjebak di dalam kesesatan bagi orang yang benar-benar menginginkan keridhaan Allah dan jalal, Tuhan yang memiliki keagungan. Diguna perkataan liman arada kerana orang yang ingin melalui jalan kepada Allah itu dipanggil murid. Al-murid. Al-murid itu siapa? Al-murid itu ialah orang yang bersedia meninggalkan adatnya yang tak baik, kebiasaan-kebiasaannya yang tak elok. Dia bersedia meninggalkan semuanya demi untuk dia mendekati Allah dan mencapai akan kecintaan dan keredaannya. Maka kalau dia bersedia meninggalkan semua adat kebiasaannya, itu tadi yang menghalang dia daripada mendekati Allah, ini dipanggil al-murid. Permulaan mendapat hidayah. Jadi Ustaz baca tadi, ya, supaya kita sempat khatamkan. Jadi kitab ini sebenarnya dibagi pada 5 bahagian. Yang pertama al-ma'murat, perkara yang diperintah supaya kita buat. Yang kedua dibagi al-manhiyat, perkara yang dicegah. 4 yang ketiga dipanggil sebagai al-adab, adab antara murid dengan syekh.
Dan yang ketiga dipanggil al-badihiyat, perkara-perkara yang badihiyat, yang dasar dalam perjalanan kepada Allah, yang mesti diketahui. Dan yang keempatnya adab, dan yang kelimanya mutammimat, sebagai menyempurnakan risalah. Jadi ini yang pertama. Jadi pertama mula dengan muqaddimah ini, iaitu apa dia? Iaitu perlu menuntut ilmu. Jadi tak dipanggil sebagai salih, tak dipanggil sebagai syair, tak dipanggil sebagai orang yang murid kalau dia tidak mempunyai syekhul ta'lim. Kalau dia tak, kerana Allah tidak memilih awliya'nya minal juhada, dari orang yang jahil. Kamalul wilayah, kewalian yang sempurna itu hanya dari kalangan orang-orang yang alim, yang berilmu. Kerana mereka itulah warasatul anbiya. Jadi kalau ada orang yang dekat dia, oh tak nak belajar, tidak tasawuf saja yang dipelajari, tapi tauhidnya mana? Fikihnya mana? Tak belajar. Maka ini bukan orang-orang yang melalui jalan kepada Allah dengan pintu yang betul. Jadi yang pertama menuntut ilmu. Yang kedua, permulaan mendapat hidayah, yaitu memelihara akan nur yang telah dicampak Allah ke dalam hati. Nur yang telah dicampak oleh Allah ke dalam hatinya. Ayyuhal akhil karim, indama sya'arta bil iqbali 'ala Allah, wahai saudaraku yang mulia, tak kala kamu merasai untuk mendekati akan Allah Azza wa Jalla wa daral akhirah, dan juga bil iqbali 'ala Allah Azza wa Jalla wa daril akhirah, dan juga hari akhirat, yaitu amalan-amalan untuk persiapan akhirat. Wa karihta ma anta fihi minal ma'siyah, dan engkau benci sekali keadaan engkau berada di dalamnya daripada maksiat, perkara-perkara yang mungkar, wal ghaflah, lalai daripada mengingati Allah. Jadi bila kamu merasai keadaan ini, perasaan ini dirasai, ini nuqtatul bidayah, permulaan rahmat Allah Azza wa Jalla, seperti yang diingatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Adab Sulukin. Maka dia mengingatkan, fadzalika bisababin ba'ithin nuraniyin, disebut ba'ithin. Al-Imam Abdullah menggunakan istilah ba'ith nurani. Yang demikian itu dengan sebab ba'ithin nuraniyin, auda'ahullah, yang Allah letakkan, Allah Azza wa Jalla letakkan fi qalbika, di dalam hatimu, rahmatan wa ra'fatan minhu, sebagai rahmat dan ra'fah dari Allah, belas kasihan. Jadi Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya itu bergelumang dengan dosa dan maksiat tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peluang kepadanya untuk bertaubat. Lantas apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan nur di dalam hatinya, maka hatinya yang gelap itu menjadi kembali terang, dan mula dia menimbang dengan neraca yang betul terhadap apa yang dipanggil ibadah dan apa yang dipanggil maksiat. Maka terasa manis dia beribadah, dan terasa benci dia, sakit hati dan jiwanya terhadap maksiat. Yang dulu bertahun-tahun perasaan ini tak timbul dalam hati, kerana hatinya itu sudah dibaluti dengan zulumat, kegelapan. Basirahnya itu sudah padam. Maka ketika itu hati itu dihayun menurut kemahuan nafsu. Yang sesuai dengan nafsu itu yang baik, yang tak sesuai dengan nafsu itu yang dipandang hal yang tidak disukai oleh. Tapi bila sudah masuk nur pada minallah, dicampak
jadi keluar dakwah, balik dah masam muka. Mengapa masam muka ni balik daripada dakwah, balik daripada daurah? Mengapa masam muka? Sebab merasa tidak lagi seronok dengan keadaan dirinya dan keadaan keluarga yang tidak mengikut akan adab-adab syariat, mengabaikan solat dan sebagainya. Maka hati dia dah rasa sudah tidak lagi gembira dengan suasana itu, tetapi merasa lazat dengan munajat kepada Allah. Ini dengan sebab ba'ith nurani yang Allah akan campakkan ke dalam hati seseorang. Dan ada orang tu sampai umur 80 tahun tidak dicampakkan ke dalam hati, maka masih lagi dia berkaraoke dalam usia 80 tahun. Masih lagi dia, kita panggil, matanya tak mampu dia tahan dan jaga dari melihat yang haram walaupun usianya sudah 80 tahun. Jadi kalau Allah mencampakkan nur ini ke dalam hati kita, maka wajib kita bersyukur. Nah, kita ni yang ada di sini kerana nur yang dicampakkan. Dan kerana kita meraih dan menjaga nur, maka kita berada di sini. Nur itu kalau tak dijaga akan padam. Oleh sebab itu di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid, Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengingatkan tentang keperluan apabila Al-Ba'ith Al-Nurani masuk dalam hati kita, mengingatkan kepada kita tentang keperluan kita memperkuatkannya, memeliharanya dan menyambut akan kedatangan nur. Tapi ini kalau yang sudah ada nur. Kalau yang belum ada nur bagaimana? Kalau yang belum ada nur, hendaklah dia mencarinya. Qar'ul bab, ketuk pintu. Nah, kalau kita ketuk pintu, kita nak minta derma, kita ketuk pintu rumah orang yang kaya. Maka kalau kita mahu untuk mencari nur, dia bukan ada di sebarang tempat. Kita datangi tempat yang disebut oleh ulama sebagai tempat turunnya nur. Jadi kalau kita pergi ke tempat itu lalu kita ketuk qar'ul bab, kita pergi sekali mungkin belum dapat, 2 kali belum mendapat, 3 kali belum dapat, 4 kali belum dapat. Nah, kalau kita mengetuk pintu rumah orang yang kaya, lagi karim, lagi pemurah, lambat laun dia akan membuka. Nah, kalau kita mengetuk pintu untuk mendapatkan nur daripada Allah, Allahu Akram, Allah itu adalah lebih mulia, lebih murah daripada masih yang lain daripada Allah. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat itu, mendatanginya, kita bakal mendapat nur yang akan menjadi asbab kita mula berjalan kepada Allah. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam Risalah Adab Sulukil Murid rahimahullah rahmatan wasi'ah, nur itu ada di 5 tempat. Yang pertamanya di dalam majlis-majlis yang mengandungi di dalamnya tashwiq ila Allah, tashwiq minasyauq, yaitu di dalam pengajarannya itu membangunkan perasaan rindu kepada Allah. Ketika majlis yang begini yang membangunkan perasaan rindu kepada Allah, fahada mazinnah, merupakan tempat turunnya nur dan dicampaknya nur ke dalamnya. Al-Ba'ith An-Nurani. Jadi kalau dalam majlis dia cerita tentang Allah, apatah lagi kalau awliya itu dalam perkataannya bila menyebut tentang Allah, lahir daripada ma'rifatnya yang utuh terhadap Allah dan hubungannya yang erat, yang benar-benar utuh, yang tidak ada tanwin, berwarna-warni, benar-benar dia seorang ahli istiqamah. Maka bila disebut Allah, nah sebagaimana Sayyidina Rasulullah SAW bila menyebut Allah, jatuh pedang daripada tangan orang yang kafir. Karena Rasulullah SAW menyebut Allah itu
dengan sebutan yang lahir dari lidah dan hati yang mengagung dan membesarkan Allah, yang ta'athar hadal kafir. Kafir ini terpengaruh dengan sebutan itu dan merasakan agungnya sebutan itu sehingga terkejut dan jatuh di pedang. Nah, kalau kita berada dalam majlis seumpama itu, ketika itu menjadi asbab nuzulur rahmah wan nur ke dalam hati. Jadi Rasul balik, jangan bawa anak ini majlis ini, anak tak mau hadir majlis ini, minta jauh lah. Macam ente bawa anak sini. Tadi kata nak bawa anak makan asam pedas, ente bawa anak majlis ilmu, anak tak mau majlis ilmu. Tak apalah, kita masuk sekejap saja. Dia masuk tiba-tiba al-mutakallim yang bercakap itu min ahlillah, dan dia membagikan rindu kepada Allah. Nah, dia balik besok minggu depan dia tanya lagi, ini pula majlis itu yang ada tasyrik kepada Allah. Dan tentu yang majlis yang begini kita tak temui melainkan di dalam majlis ulama pula dan ulama billah, orang alim yang kenal kebesaran Allah. Kan kita biasa menghadiri majlis ilmu dengan tuan guru kita, tuan guru Syekh Muhammad Al-Banjari hafizahullah ta'ala wa ardah, majlis ilmu dengan Sayyid Habib Umar bin Hafir, majlis ilmu dengan Sayyid Habib Salim Al-Syatiri, wahum min ahlillah. Maka bila kita masuk dalam majlis mereka, memang kita keluar dengan semangat yang bertambah, himmah yang meningkat untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dalam majlis yang mengandungi targhib, yaitu galakan beramal dengan menyebut faedah ataupun ganjaran amal. Kalau seorang itu sembahyang tahajud, contoh, atau dia keluar sembahyang subuh di waktu gelap, kuburnya akan terang benderang. Kalau seorang itu sentiasa bersalawat 1000 kali setiap minggu pada hari Jumaat, maka dia tak akan wafat, tak akan mati sehingga dia melihat dulu tempatnya di dalam syurga. Ini dia panggil targhib. Jadi dalam majlis yang ada targhib begini juga menjadi asbab kepada nur dicampakkan ke dalam hati. Boleh jadi yang banyak membawa pendekatan ini ialah jamaah tabligh, sehingga melalui dakwah mereka itu orang-orang yang sudah terjebak di dalam berbagai-bagai jenayah yang besar mampu melalui pendekatan mereka itu menimbulkan keinsafan dan kebenaran, sehingga bertaubat orang-orang itu. Ustaz pernah tengok dalam satu ijtima' jamaah tabligh, dia bawa tasbihnya itu besar bola golf. Besar bola golf. Dia bila ditanya siapa ni macam ni, pelik. Oh ini kata ini orang masuk penjara keluar penjara, ini orang bunuh orang, ini orang macam ni, ini orang macam ni. Masya Allah. Tapi dengan pendekatan itu tadi, targhib menyebabkan nur dicampak oleh Allah ke dalam hati mereka. Walaupun mereka bekas bunuh orang, mereka bertaubat, taubatan nasuha. Ini nur ini sangat penting. Jadi dengan majlis yang ada tashwib, yang ada targhib, dan yang ketiga yang ada tarhib, yaitu yang ada tarhib. Yang tarhib ini lawan kepada tarhib, makna menerangkan kalau tinggal solat maka dia dimasukkan ke dalam wail. Na'udzubillah. Wail ini Allah yang ada di dalam neraka yang sangat dahsyat, ya. Dan kemudiannya kalau seorang itu, sebagai contoh lagi, kalau dia melakukan perkara-perkara dosa, rezekinya menjadi sempit. Jadi kebetulan dia seorang peniaga, maka dia hadir dalam majlis itu, diterangkan dengan mendalam tentang bagaimana kaitan rezeki dengan perbuatan taat,
dan perbuatan maksiat, luas dan sempitnya rezeki, maka menyebabkan pada ketika itu timbul keinsafan bahawa yang salahnya ialah dia sendiri. Lalu terdorong untuk pertama ini, nur dicampakkan Allah ke dalam hatinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu dengan pandangan orang yang soleh min ahlillah. Sebab kalau kita masuk majlis ilmu dengan masyayikh duduk di depan, kerana pandangan masyayikh itu min ahlillah. Pandangan mereka itu sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun, pandangan mata itu benar dalam memberi bekas dengan izin Allah. Karena Allah jadikan sebagai asbab. Jadi ada di Hadramaut dengan pandangan matanya menyebabkan orang itu unta itu boleh mati. Melihat dengan pandangan mata menyebabkan orang itu jatuh sakit. Melihat dengan pandangan mata menyebabkan bas itu terbabas. Dengan pandangan mata. Ada orang yang diberi Allah Ta'ala mata yang demikian tajam. Jadi kata ulama, dan kalau melihat pandangan mata dalam hal yang buruk memberi bekas dan kesan, maka sudah tentu lebih-lebih lagi melihat pandangan mata dengan pandangan yang baik daripada orang-orang yang soleh memberi kesan kepada hati seseorang. Sebab itu kadang-kadang kita teringat, dah 20 tahun anda masih ingat dan tenangkan Syekh kepada anda. Tenungan dia tadi menyebabkan anak lama-lama menjadi orang yang min ahli istiqamah sebagai itu. Tenungan mata kita. Oleh sebab itu kita menghadiri majlis ilmu, kita cuba untuk dapat bersemuka dengan tuan-tuan minan Rabbaniyin supaya dia lihat kita. Dan dia lihat kita itu dengan pandangan yang penuh kasih dan rahmat. Kalau di Hadramaut sana di Darul Mustafa, maka orang yang mendapat pandangan Sayyid Habib Umar bin Hafiz itu dianggap orang yang sangat-sangat beruntung, sehingga diucapkan tahniah kepada dia. Jadi kalau Sayyid Habib mengajar, dia tengok, mengajar dia tengok, mengajar dia tengok, dia besar anak tu, mengajar dia senyum. Itu adalah suatu kita panggil keistimewaan yang bukan semua mendapatnya ketika berada di dalam majlis Sayyid Habib Umar bin Hafiz. Dan begitu juga kadang-kadang dia datang tanpa asbab yang kita ketahui, dikehendaki oleh Allah. Karena Allah itu Maha berkuasa. Jadi kadang-kadang Allah boleh menukar seseorang itu dalam sekelip mata saja, hilang keinginannya kepada dosa dan maksiat. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Jadi hendaklah kita mencari tempat-tempat yang begini supaya kita terdedah kepada nur. Jadi dalam manhaj dakwah, majlis ilmu adalah asas. Disitulah disingkap hati seseorang itu dan diberikan nur kepadanya. Ada bahth an-nurani. Jadi apabila sudah ada nur, maka Imam Abdul Hadad mengingatkan, pertama hendaklah diperkuatkan supaya nyalaan itu makin besar di dalam hati. Jadi kalau semalam bangun tahajud, Masya Allah, tabarakallah, kerana hadir majlis bersama tuan guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari di Melaka, yang malam bangun tahajud, semangat, alhamdulillah. Besok berpulang. Kalau nur itu tidak diperkuat, maka perlu pada taqwiyah. Maka diperkuatkan bizikrillah, dengan banyak berzikir kepada Allah dan banyak berfikir tentang hari akhirat. Dan al-mujalasah li ahlillah, duduk dalam majlis-majlis orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Ini taqwiyah yang memperkuatkan. Dan
Dan termasuk juga membaca sirah, kisah-kisah orang-orang yang soleh, para siddiqin wal awliya. Baca kisah-kisah mereka itu membangkitkan di dalam hati kita semangat untuk terus beramal, menyuburkan lagi nur di dalam hati. Kemudian wahidhu, tadi memperkuatkan nur tadi. Jadi kalau kita tengok macam apa dia? Orang yang betul-betul nak mendekati Allah, orang yang betul-betul bersyukur dengan nikmat an-nur itu tadi, maka dia akan melazimi majalis ilmu, akan melazimi majlis-majlis ilmu dan para ulama. Sebab itu kalau kita nak jadi soleh, tapi tak mari majlis ilmu, dan cara itu cara yang salah, yang tidak mengikuti ilmu dan kaidah fi islahil qulub wa tanwirihi, dalam mengislahkan hati dan mencahayakan hati. Jadi lambat laun akhirnya akan padam. Jadi kawan kita sudah jadi ulama besar kerana sejak daripada nur itu dicampak dalam hatinya, dia melazimi majlis ulama, dia menuntut ilmu, dia beribadah, sehingga selepas 10 tahun Masya Allah tabarakallah dia jadi orang alim yang memberi manfaat kepada umat. Tapi kita kerana tak menjaga nur itu tadi, selepas 10 tahun masih lagi kita dalam keadaan yang kalauan berwarna-warni, turun naik takwa kita masih lagi belum settle. Itu masih lagi alhamdulillah. Yang lebih buruknya lagi apabila kita sudah terjebak jauh terus daripada jalan yang lurus, kerana tidak menjaga nur yang dikurniakan Allah. Sebab itu kita kena tahu bahawa kedatangan nur itu tadi sampai kepada kita, maka hendaklah kita memperkuatkannya dan memeliharanya dengan menjauhi daripada kita menghadiri majlis atau duduk dengan orang-orang yang hatinya tidak membesarkan Allah, tetapi membesarkan dunia dan sebagainya, dan menjauhi bisikan-bisikan syaitan. Jangan dilayan. Nak semayang, dia kata ente semayang berapa rakaat pun, berapa puluh kali semayang pun, ente tak boleh meningkat. Sebab ente kita panggil dah banyak dosa buat. Itu was-was. Was-was itu tepis. Janganlah layan. Ente nak ke mana ni? Aku nak pergi ke majlis tuan guru kita. Ente tak payah pergi lah. Nanti orang tengok ente, orang semua cabut dari. Sebab orang tak suka sama ente. Jadi kalau ente nak, apa kita panggil, nak pergi majlis-majlis macam tu, nanti ente akan pulang dalam keadaan kecewa, akan pulang dalam keadaan kita panggil menerima pandangan yang benci daripada orang. Itu was-was, mainan syaitan. Akhirnya tak pergi. Kalau dia layan, kalau dia tak layan, dia akan sampai buang. Ada yang kerana telah bergumam dosa, anak tak layak pindah masjid. Itu semua mainan syaitan. Jadi hendaklah kita memelihara ini dengan menjauhi daripada kita bersama duduk dalam majlis orang yang lalai, yang dihijab hatinya daripada melihat kebesaran Allah, dan menjauhi berpaling daripada bisikan syaitan. Wa ijabatuhu, dan hendaklah kita menyambut nur itu bi'aini dan yubadira bil inabah. Terus segeralah kita kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah dengan perasaan takut, kembali kepada Allah dengan perasaan harapan, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk terus beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kita kembali kepada Allah taala, ya, dan bersikap jujur di dalam ibadah kita terhadap Allah. Ibadah lillah semata. Jadi kalau kita tengok kisah-kisah al-awliya, antaranya siapa yang merupakan ketua perompak, Ubay bin Iyad, apabila dia bertaubat, terus dia ke Mekah dan dia menuntutnya. Itu cara yang betul, akhirnya menjadi seorang saleh dan disusun atau dimasukkan namanya dalam Diwan al-Awliya, senarai para awliya di zaman. Baik.
فعليك بسرعة الإجابة لهذا الباعث الشريف بالإنابة والتوبة وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. Jadi situs taubah, ya. Taubah itu adalah merupakan pintu atau al-maqam al-awwal atau al-manzilah al-ula, yaitu langkah yang pertama, pangkat yang pertama untuk seseorang itu berjalan kepada Allah, mendekati Allah. Jadi kalau tak beres yang pertama ini tadi, dia tidak akan meningkat. Jadi yang pertama sekali adalah taubah. Selepas inabah, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan sidqut tawajjuh, dengan cara yang benar-benar ikhlas kerana Allah. Baik. Berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baca. Kita habiskan 4 bahagian. Saya baca saja, ya. Baik. Wajtahid fi ta'atika wattaqillaha 'azza wa jalla fi kulli harakatika. Ini maghrib. Dan bersungguhlah engkau dalam mentaati Allah dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala gerak dirimu. Wattakhidh kulla sababin yuqarribuka ila Allah Azza wa Jalla wa yajlibu ridha. Dan ambil apa sahaja asbab yang mendekatkan engkau kepada Allah dan mendatangkan keridhaan Allah. Sebab apa sebut segala asbab? Sebab alamat sedih, alamat orang yang jujur, dia tak akan lepaskan peluang apa sahaja yang boleh meraih keridhaan Allah dan kecintaan Allah, dia tak akan lepaskan. Nah, di Mesir ini ada seorang saleh, pekerjaannya kalau dia berada jalan-jalan di Mesir, dia akan buat surat kabar. Kerana surat kabar Arab itu tertulis nama Allah dengan bahasa Arab, tertulis nama-nama anbiya, tertulis di situ ayat Al-Quran dan hadis. Maka dia kalau melalui satu jalan, dia nampak surat kabar, dia akan ambil. Nampak kertas iklan, dia akan ambil. Itu jadi akhlak dia dan dia disimpankan di tempat yang terhormat. Ini alamat sedih. Alamat orang yang sedih untuk mendapatkan marwah cinta itu, dia tidak menganggap sepele kepada sebarang amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Amal mura'i, ada pun orang yang riya, nah dia tentu amalan yang besar-besar. Jadi kalau kawan itu buat apa hari ini? Anak pun jangan ada kalimah-kalimah Allah. Nah itu kurang glamour. Tapi kalau ente buat apa? Anak alhamdulillah malam tadi 100 rakaat tahajud. Alhamdulillah. Gitu. Tapi salih as-sadiq yang jujur, dia tidak mengira amalan besar atau kecil, tetapi apa saja peluang yang boleh mendekatkan kepada Allah diambil. Jadi walaupun salah pas ringgit, walaupun semacam kalimat thayyibah, walaupun dalam bentuk khidmat yang kecil, walaupun dalam bentuk senyum saja atau apa saja, maka dia akan mengambil peluang daripada terbukanya peluang beramal itu, walaupun kelihatan kecil dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang menaikkan nama seseorang. Oleh sebab itu disebut di sini, wadhalika disebut di sini, ya, wattakhidh kulla sababin yuqarribuka ila Allah. Kan ada seorang soleh, seorang fasik yang balik daripada tempat kedai, tempat nyanyian perempuan, balik dalam keadaan mabuk minum arak. Dalam jalan dia mabuk, lalu dia tengok ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang tidak di atas tanah, lalu dia ambil, dia bersihkan dan dia satukan dengan apa dan dia letakkan di tempat yang tinggi. Kan orang ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan kepada dia di dalam suatu, diberikan diwaris dalam bentuk al-ru'ya as-salihah. Dia mimpi suara memanggil, suara itu memanggilkan, kamu yang telah mengharumkan namaku, aku akan harumkan. Lalu hatinya bila dia terjaga, tak ada lagi dalam hatinya keinginan berbuat dosa dan maksiat sebagai manusia. Hanya satu kali ada seorang lagi, raja yang zalim, zalim, dia ditakuti oleh rakyatnya. Tiba-tiba dia lihat satu hari ada anjing di luar istana yang disebutkan.
Maka dia arahkan supaya anjing itu dibawa masuk ke dalam, dibersihkan dan diletakkan di depan pendiam pemanas. Malamnya dia bermimpi, hei anjing, kerana seekor anjing aku ampunkan dosa. Dia dipanggil anjing. Tapi tak apalah, sebab dia ampun kata Allah. Hei anjing, kerana seekor anjing aku ampunkan dosa. Jadi itu sebab orang yang sedih, orang yang saleh, sedihnya sifat mubalah, betul-betul jujur dia untuk mendekati Allah, dia tak lepaskan walaupun kelihatan kecil dan amalan itu tidak menaikkan nama di sisi manusia. Dia akan ambil peluang pada segala amalan-amalan yang dibuka oleh Allah. وذلك كلها مع اجتهادك في الخلوص من المعصية ومن أسباب غضب الله وسخطه عليك. Yang demikian itu semuanya hendaklah bersamaan dengan usaha kerasmu dalam melepaskan diri daripada maksiat dan dari sebab-sebab yang menimbulkan kemurkaan dan kebencian Allah kepada-Mu. Wa min tilka ta'at wa mujmalha, dan daripada ketaatan itu dan ringkasnya, ya, an ta'rifa rabbaka ma'rifatan aqliyatan sahihatan, hendaklah kau mengenal Tuhanmu dengan kenal secara akli. Ini bagi ilmu sifat wujud, belajar ilmu tauhid yang berasaskan dari akli. Ma'rifatan aqliyatan atau dipanggil al-iman al-aqli. Al-iman al-aqli. Sahihatan yang berdasarkan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa an tatruka kulla ma fihi syirkun aw mazinnat asy-syirk aw mazinnat asy-syirk, dan hendaklah kau meninggalkan segala apa yang ada di dalamnya syirik ataupun mazinnah. Mazinnah asy-syirk, yaitu kita panggil bagi orang yang alim, orang yang saleh tak berlaku syirik. Bagi orang yang awam kerana jahil terjadi syirik. Sebagai contohnya di kawasan kuburan, di sisi ulama-ulama alami di Hadramaut, makruh menyapu tangan di tempat-tempat kuburan. Kerana bimbang terjebak di dalam perkara-perkara yang bukan oleh orang-orang yang mengikuti dari kalangan orang yang jahil. Jadi kita belajar dulu, jangan terlalu cepat menunggu amalan orang-orang yang soleh yang kita tidak tahu akan kita panggil asal usul. Kerana bimbang orang soleh menyapu kuburan, tabarkan. Kerana kubur itu kubur awliya. Kita menyapu kuburan itu i'tiqadan, dengan i'tiqad bahawa ada yang dalam kubur itu yang berupaya boleh memberi manfaat dan berubah. Ini berlaku pada al-jahalah, orang yang jahil, sebagaimana yang berlaku di Pakistan, yang berlaku di tempat-tempat yang kita panggil berbagai-bagai fahaman yang menyesatkan. Tapi bila ada ilmu, maka dia tidak menjadi hal yang tidak. Baik, oleh sebab itu di peringkat awal ini elakkan belajar dulu ilmu tauhid, jauhi perkara-perkara yang boleh terjadi syirik dengan sebab kejahilan. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أحب ما تقرب به عبد إلى الله هو ما فرضه عليه. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahawa amalan yang paling disukai untuk dibuatkan sebagai mendekat diri kepada Allah dengannya oleh seorang hamba ialah amalan yang Allah fardukan atasnya. Wa inna istiqamata 'ala at-tauhid, beristiqamah di atas aqidah at-tauhid, ia akbar fardin faradahu Allah azza wa jalla 'ala ibadihi, ia adalah fardu yang terbesar yang difardukan Allah ke atas hamba. Jadi kadang-kadang kami jahil lalu mengikuti pendekatan yang salah untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu terjebak di dalam fahaman wahdatul wujud yang membawa kepada syirik. Na'udzubillah. Jadi dia dengar orang alim tersebut, dia pergi belajar kitab-kitab yang tinggi-tinggi. Orang alim tersebut wahdatul syuhud, ya, itu wahdatul syuhud. Dia melihat di mana pun dia melihat kebesaran Allah. Tapi dia pun tak faham apa itu syuhud. Jadi orang alim tersebut mana pun kita nampak Allah, dia pun
apa wahdatus wujud. Dia pulang dengan sangkaan wahdatul wujud. Na'udzubillahi. Lepas tu dia baca buku-buku, kebetulan buku itu buku yang mengajar kepada wahdatul wujud. Dia kata yang ini lah yang mengajar. Masa Allah Taala buku ini sangat bernilai. Akhirnya bila dia sudah terperangkap dengan pahaman itu dan dia sudah terbiasa dan dia sudah merasa enak dengan cara berpikir demikian kerana merasa dirinya bertambah ilmu, maka akhirnya dia terbawa-bawa dalam ucapannya dan bila ditegur dia susah untuk menerima teguran. Saya sendiri secara pribadi pernah bertemu orang ini. Oleh sebab itu tidak kita perhatian. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ini sesungguhnya kami telah bangkitkan pada setiap umat itu Rasul agar mereka itu menyembah akan Allah secara tunggal dan menjauhi akan taghut yaitu syaitan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampunkan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu, menyekutukan dengan Allah akan sesuatu, dan Allah boleh mengampunkan dosa yang lain dari itu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi yang pertama jaga akidah tauhid. Jaga akidah tauhid tak boleh melainkan dengan menuntut ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid. Jadi belajar ilmu tauhid ini belajar dengan ulama-ulama yang mutamakin dalam ilmu tauhid. Kita dapat penerangan dan uraian yang jelas, yang tidak membingungkan, sehingga cepat kita faham dan cepat kita menguasai akan ilmu tersebut. Jadi kena belajar ilmu tauhid, ya. Kemudiannya wa an tu'addiya kullama huwa 'alaika min furudin 'ainiyatin, dan hendaklah kamu menunaikan setiap yang menjadi kewajiban ke atasmu daripada fardu-fardu 'ain. Karena Allah ma kallafaka bi syai'in minha, kerana Allah sekali-kali tidak mentaklifkan engkau dengannya illa litusliha bihi qalbak, melainkan supaya memperbaiki dengan amalan itu akan hatimu dengan amalan yang fardu. Jadi semua ahkam syariah yang ditaklifkan Allah ini laha anwar fi islahil qulub. Ada cahayanya yang tersembunyi dalam mengislahkan hati. Setiap perintah-perintah Allah, zakat itu menghinakan hukum dunia. Zakat menghinakan hukum dunia. Jadi kalau orang itu salat sampai buka dahinya, tapi kalau dia tak keluar zakat, tetap dia akan menjadi orang yang hubbudun dunia kalau penyakit itu masuk ke dalam hati. Maka dengan mengeluarkan zakat disusul dengan sedekah, maka barulah hubbud dunia itu hina. Itu nur yang terdapat dalam zakat, dalam mengislahkan hati. Salat melahirkan manusia yang khusyuk dan tawadhu. Begitulah juga amar ma'ruf nahi munkar, ya, yaitu menegur kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang munkar. Laha anwaruha, mempunyai cahaya-cahayanya yang tersendiri dalam mengislahkan hati. Oleh sebab itu syariat Nabi kita Muhammad SAW ini, siapa yang melaksanakannya dalam dirinya dengan sempurna, maka dia akan menjadi orang yang berubah daripada keadaan sebelumnya kepada keadaan seorang yang mukmin. Hatinya itu mustaqil qulub, hatinya bercahaya, yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis qalbun ajrad, yaitu hati yang bersih, ajrad, tak ada sifat nifaq di dalamnya. Hati ini di dalam hamba iaitu mislu sirajin yazhar, ia seumpama pelita yang mengeluarkan cahaya, pelita yang menerangi akan hati seseorang. Jadi ini adalah merupakan anwar dan cahaya-cahaya yang datang daripada amalan-amalan yang difardukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bagi orang yang saleh, jangan sekali-kali mengabaikan apa yang difardukan Allah.
wa takhruju minha, dan engkau keluar daripadanya, daripada beramal itu qalban saliman, dengan hatimu itu hati yang sejahtera, min kulli adran, daripada semua kotoran. Wa hadha wadihun min dilalatil ahadits fi fadailil a'mal. Ini jelas sekali dalam petunjuk hadis dalam soal fadailul a'mal. Wa minha qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalus salawati, tengok barisnya ya. Mathalus salawati al-khamsi kamathali nahrin 'adbin ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marratin fama tarawna dhalika yabqa min daranihi. Qalu la syai'un. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna salawatil khamsa tudhibul dhunuba kama tudhibul ma'u darana. Ya, maksudnya perumpamaan sembahyang 5 waktu adalah seperti sungai yang bersih dan melimpah di depan pintu rumah seseorang dari kamu. Kamu mandi di dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali. Maka adakah kamu dapati dari perbuatan itu akan masih berkekalan kotorannya? Mereka menjawab, tidak akan kekal sesuatu itu. Ya sudah, kita mandi itu tak biasa, mana kita ada mandi sampai 5 kali saudara. Ya, mana kita ada mandi begitu. Jadi kita tak biasa. Yang biasa kita buat ketika berada di tempat air terjun. Kita mandi lagi sampai kulit kita licin. Layan kau. Tak ada bintang, tak ada. Jadi licin, kulit itu licin. Kerana air kita terlalu bersih dan betul-betul akan kulit kita dari bersebarang daging dan sebarang kotoran. Jadi begitulah seorang mukmin yang solat 5 waktu berterusan, maka hatinya menjadi bersih, dirinya menjadi bersih daripada dosa. Ini apabila dia tunaikan solatnya dengan sungguh. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.